Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah, lagi mulia di pertemuan ini. Jalinkan kasih sayang, rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anda tidak tersalah siaran ya. Anda bersama dengan saya, Abi Sofyan bin Abdul Aziz, dalam Halakah dan Usrah. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang topik yang tidak asing bagi kita, iaitu azan, iqamah serta bacaan dalam solat. Sebelum itu, mari kita menonton satu video yang memberi inspirasi kepada kita. Baik, dapat lihat video ini? Apakah yang anda nampak di dalam situasi ini? Apa yang anda nampak? Nampak seorang OKU, betul tak? Apa maksud OKU? Cuba jawab. OKU. Ya, saya ada dengar. Saya ada dengar anda kata OKU tu orang kurang upaya. Betul kan? Orang kurang upaya. Betul ke? Soalannya di sini, siapa yang kurang upaya? Kita kah atau dia kah? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah situasi sebenar yang berlaku di Kipsas kan? Kat mana ni? Masjid Kipsas. Kipsas dulu pernah menjadi tuan rumah kepada satu sukan. Sukan Paralimpiad. Pernah dengar Paralimpiad? Sukan Sukma mungkin biasa kita dengar. Sukma ni antara atlet-atlet di negeri seluruh Malaysia akan berpusat di satu tempat. Dan tahun itu Pahang menjadi tuan rumah kepada Sukma dan Sukan Paralimpiad. Apakah Sukan Paralimpiad? Sukan yang sama di peringkat kebangsaan di peringkat Malaysia, tetapi peserta-pesertanya terdiri daripada OKU. Jadi apa yang kait dengan Kipsas? Kipsas ni menjadi salah satu venue ataupun tempat penginapan ya. Asrama yang anda duduk itu, itulah asrama yang mereka juga tinggal. Kalau ada di kalangan anda semua yang OKU lah semasa duduk di asrama, biasanya pihak pengurusan kita akan tempatkan pelajar-pelajar yang OKU di bahagian bawah, betul kan? Sebab kita nak selesa dan mudahkan pelajar-pelajar OKU ini. Tetapi kalau dah semua OKU untuk menghadiri Sukma ataupun Paralimpiad ni duduk di Kipsas, di asrama Kipsas tingkat 1, tingkat 2, 3, tingkat 4, macam-macam lah bercampur, kita tak boleh nak utamakan. Jadi rezekilah siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah. Apa yang saya nak cerita di sini? Saya tertarik dengan susuk tubuh yang kita katakan orang kurang upaya ini. Yang kita katakan orang kurang upaya ini, saya tertarik pada susuk tubuh ini. Kenapa? Kerana hampir selalu saya lihat insan yang kita kata kurang upaya ini pergi ke masjid daripada asrama yang kita pernah duduk itu, berjalan kaki menuju ke Masjid Kipsas untuk solat berjemaah. Kenapakah kita tidak begitu? Kalau kita tanya kepada diri kita, siapa yang kurang upaya? Kitakah ataupun diakah yang kurang upaya? Jawapannya, mungkin kita yang kurang upaya kerana kita sendiri tidak mampu untuk kerap ataupun selalu bersolat jemaah di masjid sama seperti orang ini. Jadi ini muhasabah pada diri kita. Kita hendaklah mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kerana Allah memberikan kita pelbagai nikmat kehidupan dan termasuklah fizikal yang Allah berikan pada kita tiada cacat celanya. Kenapa tidak kita membalas balik segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah dengan cara yang terbaik, iaitu kita solat berjemaah di masjid. Di masjid. InsyaAllah kita azam sama-sama. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk iaitu azan dan iqamah.
serta bacaan dalam solat, dan saya akan menggunakan buku ini, iaitu Formula Solat Sempurna, sebagai panduan kita bersama untuk rujukan kita, insya-Allah. Dan pertama sekali kita akan bicarakan tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini bukanlah satu perkara yang baru bagi kita. Biasa je kita dengar azan. Biasa kita dengar azan. Cuma itulah, azan kita ni, level azan kita ni sama dari dulu sampai sekarang. Sama dari dulu sampai sekarang. Jadi tak ada perubahan. Biasanya orang akan azan, inilah bunyi dia macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ceritalah pattern bunyi dia kan. Daripada kecil sampai besar, kita punya pattern azan tu begitulah. Tak ada standard langsung kan. Kalau kita menyanyi, Masya Allah, kalau kita nyanyi dengan lenggok badannya, dengan suaranya kita nak enakkan kan, lagu macam-macam kita nyanyi kan, kita sanggup dengar banyak kali, kita sanggup tiru dia, berusaha untuk mencantikkan ataupun melagukan lagu-lagu yang pelbagai di dalam pasaran, di industri kan. Tetapi azan, mungkin sebab kita jarang azan, tapi yelah, walaupun kita jarang azan, kita kena pastikan kita boleh azan dengan baik, khususnya pelajar lelaki Kipsas kan. Mestilah tahu macam mana nak azan, dan bukan setakat tahu, tetapi boleh azan dengan baik, dengan tajwid yang betul, di samping dengan lagu yang lunak untuk kita dengar. Azan ini, tuan-tuan perempuan, memberi impak yang tinggi. Kalau azan itu tidak memberi impak yang tinggi, mungkin kita pernah dengar bagaimana rindunya orang yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji. Kita dengar daripada orang tua, ayah mak kita. Mereka berkata, oh rindunya kalau dengar azan, azan yang bunyinya macam ni. Bunyi yang biasa kita dengar di TV3, di TV9. Inilah azan yang biasa berkumandang. Mari kita tonton. Zohor tak masuk lagi tak lama lagi nak masuk Zohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah azan berkah yang biasa kita dengar. Jadi itulah azan yang biasa kita dengar. Jadi itulah level azan yang menyebabkan ibu-ibu, ayah-ayah kita rindu nak datang Mekah. Kerana azan itu memberi impak, seolah memanggil-manggil mereka, marilah datang ke masjid, marilah solat di masjid, marilah berjemaah di masjid. Kita azan begitu. Itulah level azan yang bagus. Sepatutnya kalau boleh kita pelbagaikan. Tapi yang penting, yang utama tetap dari sudut tajwidnya. Itu yang kita nak fokuskan. Walaupun kita dah tahu lafaz azan, biasalah kita tengok lafaz azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Cuma saya nak uji anda semua. Saya nak perdengarkan azan ini. Saya nak anda cuba kenal pasti. Jika ada terdapat apa-apa masalah terhadap azan yang akan saya laungkan selepas ini, dengarkan azan ni. Ini yang A. Yang A. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A. Okay. Yang B, dengar B pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam sama je. Ada beza tak A dengan B? Siapa yang tak pasti, cuba patah balik video ni. Cuba patah balik. Dengar balik perbezaan antara versi A dan versi B. Cuba dengar balik.
Ada tak beza? Soalan yang seterusnya, yang mana yang lebih baik dan tepat, A ataupun B? Jika A lebih baik ataupun B lebih baik, kenapa? Okay, saya bagi masa untuk anda berfikir. Ha. Okay, saya bagilah jawapannya. Jawapannya, kalau kita tengok kalimah azan ini, perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila saya mengazankan, saya tidak wakaf ataupun tidak berhentikan. Saya sambungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita sambung, kita kena sambungkan ru tu. Maksudnya macam ni. Kalau saya versi yang B tadi, versi yang tepat, Allahu Akbar, Allah. Rullah, begitu. Tapi kalau saya nak wakafkan, tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saya berhentikan. Allahu Akbar, berhenti. Sambung balik Allahu Akbar yang kedua. So itu tak ada masalah. Tapi kalau kita sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, mestilah disambungkan. Itulah yang terjadi, kebanyakan kesilapan-kesilapan yang biasa orang buat. Biasa orang buat. Ada juga satu lagi kesilapan azan dalam kalimah azan ini. Antaranya ialah perkataan tu kan. Sepatutnya Allah, lafaz jalalah tu kan. Tapi lam tu dia jadi waw kan. Allahu Akbar, wow. Allah. Kalau kampung-kampung mungkin kita ada dengar kan. Kita ada dengar bunyi azan begitu kan. Jadi tak boleh mesti tepat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah kalimah azan yang seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena jelas. Asyhadu an, dan kalimah-kalimah dalamnya, tajwidnya, syaddahnya, asyhadu alla, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Itu semua kalimah-kalimah yang boleh anda lihat di dalam teks, ada yang dipaparkan di sini. Itu antara kesilapan-kesilapan azan di dalam azan. Allah. Kemudian tidak tepat asyhadu, syahdu, kadang-kadang syahdu Allah, tak boleh. Kemudian Muhammadar Rasulullah, salah baris. Itu kesilapan-kesilapan yang mungkin kita pernah terdengar bilal-bilal di corong-corong corong-corong speaker masjid-masjid ataupun surau yang kita dengar. Itu dari sudut tajwid. Tajwid nombor 1 dalam kita membaca Al-Quran baik, ataupun kita azan baik, ataupun apa-apa saja lafaz ibadah kita yang memerlukan bacaan, sebaiknya tajwid itu sangat-sangat kita titik beratkan. Baik. Ada juga dari sudut yang kedua yang kita nak baiki ialah azan ini kadang-kadang ialah lagunya itu tidak menyentuh jiwa. Itu sebenarnya lagu ini memang sebenarnya bakat, tetapi sebenarnya walaupun kita tak ada bakat, tetapi dengan latihan yang cukup, dengan kursus-kursus yang sesuai, kita boleh azan dengan baik. Jangan sampai azan tu yang sepatutnya mendekatkan manusia kepada masjid, menjauhkan manusia jauh daripada masjid. Ini cerita sebenar. Yang azan TV9 tadi anda lihat tu, saya pernah belajar dengan dia azan sendiri sebenarnya. Dan waktu dia mengajar azan tu, dia menceritakan satu kisah. Kisah di mana dia dengar di tempat, ataupun tak pastilah, saya dah lupa dah bagaimana ceritanya. Tapi yang penting azan seorang orang tua tu menyebabkan orang takut datang masjid. Kenapa? Sebab dia azan waktu subuh. Dia bunyi dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut orang dengar kan. Macam suara apa itu kan. Jadi sepatutnya azan itu tidak menakutkan kita. Sepatutnya azan itu lunak, sedap didengar sehingga teruja-ruja untuk kita datang ke masjid. Baik, itu antara kesilapan-kesilapan dalam azan. Baik, kita pergi kepada iqamah pula. Qomat ni orang panggil qomat kan. Jadi biasa juga kita dengar, ini paling banyaklah kita dengar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya nak tegur. Yang ini biasa orang tersilap Hayya 'alas salah. Okey. Kalau berhenti tak ada masalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Okey, tak ada masalah. Tapi kebanyakan Bilal ada yang sambungkan. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Jadi sambungannya T tu betul. Kadang-kadang dia tersilap baris ni. Hayya 'alas salatu, hayya 'alal falah. Contoh. Hayya 'alas salata, hayya 'alal falah. Salah. Mungkin ada yang buat, mungkin ada yang tak buat. Kalau buat salah lah. Yang satu lagi, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Sepatutnya tu tapi ada yang kadang-kadang qad qamatis salati, qad qamatis salah, kan? Ada tersilap baris. Jadi tak cantik lah bila tersilap baris, kan? Jadi yang penting baris tu jangan tersilap. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sambung Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir raya pun ramai yang tersilap kalau perasan. Cuba dengar balik video-video, kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedangkan dia sambung tu dia tak berhenti, dia tak ada tarik nafas, kan. Kalau tarik nafas tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang kalau berhenti tak apa. Tapi kalau yang amalannya kita sambung ramai-ramai itu, kan, ikut ramai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan, Allahu akbar, Allahu akbar. Sepatutnya begitu, itu luar topik sikit lah. Tapi itulah kesilapan yang biasa dilakukan, salah baris. Moga-moga kita tak lakukan lagi lepas ni. Seterusnya kita pergi kepada bacaan yang seterusnya dalam solat kita. Biasanya berkaitan yang ada ialah niat. Niat ni satu keazaman. Melaksanakan solat ikhlas merupakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat sah solat dan ia adalah rukun solat. Niat lihat. Falsafah niat memudahkan ia duduk di atas jalan lurus. Okey, itu tak apa, kita boleh skipkan. Dalil niat seperti mana yang ada di depan anda. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan kita biasa dengar satu hadis, innama al-a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kan? Ini biasa kita dengar, kan? Waktu niat itu boleh kita bicarakan dalam kelas-kelas yang seterusnya, kerana saya fokus lebih kepada lafaz dalam ataupun ibadah yang bentuk lafaz bacaan dalam solat. Baik. Satu perkara yang sangat-sangat penting yang seterusnya yang dinamakan sebagai takbiratul ihram. Bila kita buat tu, apabila kita berdiri tegak sambil menghadap ke arah kiblat. Sambil menghadap ke arah kiblat. Saya tukar sikit view ni. Sambil menghadap ke arah kiblat, maka mulailah kita melakukan takbir, yakni dengan mengangkat kedua-dua belah tangan separas bahu dengan jari terbuka agak rapat antara satu sama lain, kecuali ibu jari berdampingan dengan telinga dihadap ke hadapan ke arah kiblat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang disertakan dengan niat dalam perhatilah. Yang kita nak bicarakan takbiratul ihram ni ialah lafaznya. Lafaz Allahu Akbar itu. Lafaz Allahu Akbar itu, takbir ini perlu disebut secara jahar ataupun lantang. Rasulullah SAW salla bina Rasulullah SAW wa Abu Bakar khalfahu, fa idza kabbara Rasulullah SAW kabbara Abu Bakar liyusmi'ana. Rasulullah SAW mengimamkan solat kami dan Abu Bakar di belakangnya. Apabila Rasulullah bertakbir tetapi tidak begitu lantang kerana uzur ketika itu, maka Abu Bakar melantangkan takbir bagi memperdengarkan kepada kami. Hasilnya tanpa lafaz takbir.
Dengar ni betul-betul. Tanpa lafaz takbir, solat tidak akan sah dan diterima. Jika terleka, terlupa, sengaja atau tidak mengucapkan lafaz takbir, wajib untuk mengulangi solat. Ini adalah pandangan mazhab Maliki, Syafi'i berdasarkan kepada nas hadis serta amalan Rasul dan para sahabat secara berterusan. Nampak pentingnya lafaz takbir ini kita mesti dengar. Sekurang-kurangnya kita sendiri yang dengar. Jangan baca dalam hati. Ada yang takbir dalam hati je. Mulut pun tak bergerak. Macam mana bunyi akan berbunyi, suara akan berbunyi kalau mulut tak bergerak? Boleh ke? Dengar ke saya tak hafaz takbir tadi? Tengok mulut saya. Tak dengar kan takbir? Mesti kita Allahu Akbar. Kan sekurang-kurangnya kan? Allahu Akbar. Dengar dekat hati kita. Kan? Dengar kat hati pula. Dengar dekat telinga kita sendiri. Tapi jangan sampai kalau kita solat berjemaah tu kita mengganggu pula orang lain. Kuat-kuat sangat. Allahu Akbar. Kuat sangat kan. Seolah nak bagi tahu dia seorang je semayang kan. Tak ada. Saya ni ada satu cerita kan. Cerita kisah yang sebenar. Kisah yang sebenar. Saya pernah dulu mengajar masa kat universiti lah, mengajar Quran kan. Lepas habis mengajar Quran tu kita semayang isyak jemaah lah kan. Jadi semayang tu bila solat tu kita Allahu Akbar, baca takbiratul ihram, lepas tu baca doa iftitah, kemudian baca al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tiba-tiba datang satu jemaah. Tengok ke imam Cik Abi tengok ke? Taklah tengok, tapi kita boleh dengar lah kan. Kemudian ditakbir. Takbir itu subhanallah sangat menusuk kalbu sehingga tergugat saya sebagai imam pada waktu tu. Kenapa? Disebab bunyi takbir tu sampai ke saya dengar dan mengganggu. Sebab bunyi dia sangat, istilah bahasa Inggerisnya, annoying. Allahu Akbar. Ada sana soalan pula kat belakang dia. Allahu Akbar. Tanda soalan. Saya bukan nak merendah-rendahkan kalimah takbir ni, tapi ni cerita semua yang berlaku pada saya. Terbenti saya. Alhamdulillah. Sampai tu Maliki Yaumiddin. Dengar tu berhenti. Berhenti saya sebab saya takut tergelak. Kalau tergelak, esok masuklah harian metro, imam tergelak semasa baca solat berjemaah. Tak pernah lagi kita dengarkan berita tu. Nasib baiklah saya mampu mengawal diri. Tapi yang penting nak cerita di sini bahawa solat itu bila kita takbir, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Itu dah mengganggulah seluruh jemaah mungkin. Saya tak pastilah. Mungkin ada jemaah yang dah berketawa kat belakang tu, dia batalkan solat dia ke, saya tak pasti. Kan? Itu kita tak kira lagi cara dia angkat takbir tu, tangan tu kan. Itu saya tak nak bicarakan lah. Allah, saya cari signal. Tak jumpa. Signal. Tak jumpa kan. Masuk niat takbir tu tak masuk lagi. Lafaz niat tak masuk takbir tu. Niat tu tak masuk katanya. Atromel lah pula Allahu Akbar. Jadi macam-macam itu pun satu cerita. Tapi kita nak fokus lebih kepada lafaz Jadi ucapan lafaz takbir Allahu Akbar ni cara sebutannya macam mana? Jadi cara sebutan takbir mestilah banyak dalil yang menyebut tentangnya. Adapun tentang cara melafazkannya, disyaratkan orang yang bersolat dapat mendengar lafaz takbir dan semua rukun-rukun qauliyah. Kita akan dengar lagi rukun qauliyah. Ini termasuklah takbiratul ihram ni adalah salah satu rukun qauli. Qaul maksudnya bercakap, kita bunyi kan. Demikian pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Juga tidak dibenarkan memanjangkan pada tempat yang tidak boleh panjang. Contoh, tidak boleh memanjangkan pada lafaz akbar. Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Tidak boleh memanjangkan akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Ataupun tidak boleh memanjangkan seperti Allahu Akbar. Tak boleh kan. Mana-mana pun daripada sini tak boleh. Manakala menurut hukum tajwid yang tepat pada bacaan lafaz jalalah Allah hanyalah 2 harakat sahaja. Bagaimanapun setengah ulama membenarkan untuk dipanjangkan jika perlu sehingga 20 harakat. Contoh Allahu Akbar. Allah tu Allah sehingga 20 harakat boleh.
Sebab yelah kadang-kadang ada yang bermasalah untuk memasukkan niat semasa takbiratul ihram tu kan. So pastikan anda buat takbiratul ihram dengan cara yang betul. Mengangkat tangan semasa takbiratul ihram, apa cerita? Tiada khilaf di kalangan empat mazhab tentang elok dan sunat mengangkat tangan semasa takbiratul ihram. Jadi angkat tangan itu yang saya tidak bicarakan tentangnya hari ini, tak kisahlah bagaimanapun caranya mengikut mazhab itu kan, itu adalah sunat, elok dan sunat. Yang wajib tu bunyi Allahu Akbar tu, lafaz Allahu Akbar itu yang penting. Jadi disunatkan berdasarkan hadis daripada Anas. Baik, seterusnya kita membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah adalah sunat menurut majoriti mazhab, termasuk Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Adapun tentang doa apa yang sunat, maka di sana terdapat lebih daripada satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Macam-macam doa tapi yang paling famous yang menjadi amalan rakyat Malaysia inilah doanya. Mari kita baca sama-sama. Mungkin ada bacaan doa iftitah kita selama ni tak tepat bacaannya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru bukan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah doa. Hadis datang doa ni bukan daripada hadis daripada hadis sahih riwayat Muslim. Bukan doa yang kita baca ni rekaan semata-mata, tapi adalah datang daripada Nabi SAW. Baru kita tahu dia punya sumber hadisnya, sumber hadis yang sebenar. Walau bagaimanapun doa di atas hanyalah 2/3 daripada doa yang sebenar. Jadi ia juga merupakan bacaan yang terpanjang daripada 10 doa yang ma'thur yang selalu Nabi bacakan. Doa iftitah perlu baca secara perlahan. Jangan kita baca kuat-kuat Allahu Akbar kabira sampai jemaah lain dengar yang sebelah. Jangan. Menurut pandangan keseluruhan ahli ilmu, walau bagaimanapun Khalifah Umar Al-Khattab pernah menguatkan bacaannya untuk tujuan mengajar. Begitulah kaedahnya. Membaca doa surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, doa pula. Selepas baca doa iftitah, kita baca surah Al-Fatihah. Dan sangat membaca surah Al-Fatihah ni merupakan sifat solat Nabi SAW berdasarkan hadis la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada ataupun tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wajib baca Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah ni terdapat kesilapan-kesilapan yang biasa kadang-kadang kita lakukan. Jadi mari kita lihat apakah kesilapan-kesilapan yang mungkin berlakulah pada diri kita. Mungkin berlaku pada diri kita. Mari kita lihat. Surah Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Namun apakah perkara yang perlu kita berikan perhatian ketika membacakan surah tersebut? Yang pertama, kalimat Alhamdulillah ini perlu diberikan perhatian, seperti mereka membacakan dengan pantas sehingga kan makhraj huruf mereka berubah. Sebagai contoh, Alhamdu dibaca dengan Alhamdu. Kedua, Ar-Rahmanir Rahim, ianya hendaklah dibaca dengan jelas. Ada di antara imam-imam yang baca dengan pantas sehingga mereka tidak menjelaskan atau tidak dengar dengan jelas bunyinya Rahmanur Rahim, Rahmanur Rahim. Ia seperti ni atau nu atau na, yang mana bunyi yang benar adalah Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, masalah at-tasydid ataupun yang dikenali sebagai sabdu. Ada kalanya kita baca dengan pantas sehingga sabdunya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak cukup, kerana sebenarnya setiap huruf yang tasydid itu hakikatnya ia memiliki dua huruf. Huruf yang pertama berbaris mati, huruf yang kedua berbaris atas. Ya. Bila kita baca dengan pantas, ya, bermakna kita sudah menghilangkan salah satu daripada huruf tersebut. Yang keempat pula, hendaklah diberikan perhatian yang keras terhadap makhraj huruf. Terlalu tekan makhrajnya sehingga berubah maknanya, iaitu dia merubahkan satu huruf ke huruf yang lain. Ghairil maghdubi
Ada yang membacakan dengan tekan begitu keras sehingga ia jadi seakan-akan huruf kha, khairil maghtubi. Ini merupakan sesuatu yang merubahkan makna. Dan yang kelima, sedap versus tajwid, sama ada imam atau diri kita sendiri. Kita utamakan lagu yang sedap dalam bacaan sehinggakan banyak kesilapan yang terjadi, di antaranya panjang pendeknya. Bagai contoh, siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang nak lebihkan lagu sehingga salah barisnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, banyak salahnya tu. Tak boleh walau lagunya sedap. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kesilapan-kesilapan yang mungkin ada di kalangan kita buat. Jadi kalau ada kesempatan, mohonlah anda semua cuba tasmik dengan guru-guru. Pastikan bacaan Al-Fatihah kita perfect. Sebab bacaan Al-Fatihah salah satu daripada rukun solat kita. Dikhawatiri solat kita tidak sempurna sekiranya kita tidak sempurna bacaan solatnya. Jadi ada juga setengah-setengah masjid, termasuklah masjid Kipsas sendiri, ada imam yang kadang-kadang membaca dalam bentuk bacaan yang kadang-kadang kita jarang dengar. Jarang dengar. Bacaannya bunyi lain, kan? Dalam itu yang dinamakan sebagai qiraat. Jangan kita kata salah. Cuma untuk siapa-siapa yang nak baca dalam bentuk qiraat, dia mestilah berguru dengan berilmu, kan? Contoh-contoh perubahan dia yang saya boleh sebutkan di sini, antara contohnya yang jelaslah. Contoh sini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang biasa kita baca, kan? Kadang-kadang dari qiraat ada yang baca alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Ada yang macam itu. Ada yang hum dan sebagainya. So itu semua perlu kepada ilmu untuk kita belajar. Jangan suka-suka baca qiraat tanpa belajar. Membaca surah yang pendek selepas itu. Selepas Fatihah, baca surah pendek, terutamanya bagi solat berjemaah, terutama jika menjadi imam, kerana untuk jemaah orang tua atau kawasan orang yang sibuk bekerja. Bagi solat sendirian, bacalah surah yang panjang. Ni terbalik kot. Kita jadi imam kadang-kadang lah, bukan kita lah. Kita nak cakap ni, kalau kita jadi imam, jangan kita tuduh siapa-siapa. Kadang-kadang kita mungkin nak tunjuk kita hafal banyak ke, kan? Baca surah panjang-panjang. Lepas amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Makmum boleh sekali dibaca yasin dah, kan? Allahu akbar. Tak ada. Itu pendek sangat pula, kan? Okey. Jadi bacalah surah yang pendek. Arahan bagi meringankan bacaan bagi seorang imam di kawasan awam ialah hadis yang menyebut teguran Nabi SAW. Saya bacakan dia punya matan, ya. Wahai Muaz, adakah kamu adalah pembuat fitnah? Wahai Muaz, adakah kamu membuat fitnah? Ini ceritanya datang daripada bila sahabat membaca panjang, kan? Siapakah antara kamu yang menjadi imam kepada orang ramai, hendaklah kamu ringkaskan bacaan. Jadi solat kena bila baca tu jangan panjang-panjang sangat kalau jadi imam. Kalau sendiri tak apa. Kaedah bacaan. Baginda SAW membaca surah dengan menghabiskan satu surah dalam satu solat yang sama atau panjang. Baginda jaga kadang-kadang menggunakan 2 rakaat bagi menamatkan satu surah agar tidak begitu panjang. Ada kalanya juga baginda baca awal, tengah dan akhir surah. Baginda juga memanjangkan bacaan dalam solat subuh kerana bacaan ketika itu dipersaksikan oleh para malaikat. So itu kaedah bacaan surah. Macam mana juga nak baca surah, tertibnya macam mana, lebih elok untuk mengikut tertib susunan Al-Quran. Ini adalah kerana susunan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah terdapat athar yang menunjukkan kurang eloknya mengabaikan susunan tertib. Contoh, kita baca rakaat pertama kita baca Qul Wallahu Ahad, kan? Rakaat kedua kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu turutannya, kan? Jangan terbalik. Tapi kalau kita tidak mengikut susunan, tidaklah haram. Ini jelas daripada sebuah dalil menunjukkan Nabi SAW sendiri pernah membaca tidak mengikut susunan. Jadi bacaan surah pada rakaat ketiga dan keempat, macam mana, boleh ke? Tidak disunatkan untuk membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Demikian mengikut jumhur ulama, termasuk 4 mazhab. Muhammad Ibn Sirin mengatakan tidak aku ketahui ada yang menyalahi pendapat ini. Tak boleh kita baca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Sebaik-baik amalan ikutlah cara Nabi
wasallam yang solat, sallu kama raaitumuni musalli, kan. Kita kena ikut cara Nabi solat. Macam mana cara Nabi ajarkan pada kita, begitulah cara yang kita kena buat. Jangan kita kata kita nak buat lebih lah sebab kita rasa dengan lebih itu banyak pahala, kan. Hari ni aku nak sembahyang subuh 4 rakaat dah. Sebab subuh 2 rakaat ni pendek sangat, aku nak buat pahala lebih, sembahyang 4 rakaat. Boleh ke? Tak boleh. Sebab sunnah ni kena itibak, kita kena ikut apa yang Nabi SAW, itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Jangan pandai-pandai tambah benda yang tidak ada dalam agama kita. Itu jelas-jelas bid'ah yang besar. Takbir permulaan, iaitu yang kita takbir awal-awal tu disertai dengan niat, itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir-takbir yang lain iaitu semasa pergerakan dari satu rukun ke satu rukun yang lain tu, pergerakan solat itu namanya takbir intikal. Baik. Seterusnya bacaan semasa rukuk. Ini bacaan ni biasa yang kita dengar. Bacaan Nabi SAW semasa rukuk, Subhan Rabbiyal Azim. Hadis riwayat Muslim, ada dia punya dalilnya. Kita doa bacaan-bacaan kita ni. Namun para ulama menyatakan harus untuk ditambah dengan bacaan wa bihamdih, seperti mana yang kita biasa baca, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kemudian doa dan bacaan ayat Al-Quran semasa rukuk, boleh ke? Nabi SAW melarang daripada membaca apa jua ayat Al-Quran semasa rukuk, dan diarahkan untuk kita memperbesarkan Allah sebanyak mungkin ketika rukuk, sebagaimana tercatat di dalam hadis. Wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan fa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb Azza wa Jal. Maksudnya, manakala tak kala sujud, ketahuilah sesungguhnya aku telah dilarang membaca Al-Quran ketika sujud ataupun rukuk. Adapun tak kala rukuk, maka agungkanlah Tuhan Azza wa Jal. Sebab itu kita baca Subhan Rabbiyal Azim. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Cuba dengar iktidal yang saya bacakan ni, betul ataupun tak betul. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ni A. Yang B, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. A ke B yang betul? Jawapan dia B yang betul. A kenapa salah? Kerana saya sebut alif. Sebab kita terbiasa dengan perkataan Allah tu depannya alif. Maka kita pun sebut Sami Allah. Sebenarnya Sami'a ain. Sami Allah. Jangan kita buat kesilapan begini, terutamanya kalau jadi imam. Tak percaya, cuba solat, kita dengar imam tu sebut apa, Sami Allah ke Sami Allah. Ramai yang akan tersilap ni. Dah dengar ni, jangan buat kesilapan yang sama. Baik, seterusnya bacaan ketika berdiri. Masa kita iktidal tu, kita akan baca doa Rabbana walakal hamd, hadis riwayat Bukhari. Dan ada juga tambahan ada juga tambahan dalam satu hadis Nabi SAW menambah bacaan, iaitu ini Rabbana walakal hamd hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Terdapat nas yang menunjukkan bahawa tambahan berikut digalakkan kerana Nabi menyebut bahawa tak kala seorang sahabat membacanya, baginda melihat sekitar 30 lebih malaikat berlumba-lumba untuk mencatatnya. Jadi selain Rabbana walakal hamd, kita tambah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita pun sujud. Sujud, kita sebut, kita buat takbir intikal, Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian bacaan dalam sujud, sebab saya fokus kepada sujud je, kepada bacaan saja. Adapun pergerakannya, bagaimana sujud, pergerakan tangannya, kakinya di mana, insya-Allah nanti anda akan berjumpa pengajian-pengajian yang lain di dalam kuliah-kuliah yang lain. Jadi doanya yang biasa kita baca tasbih ni Subhan Rabbiyal A'la. Yang ni kita biasa baca. Ada sebenarnya doa-doa lain, tapi saya tak sebut sini memandangkan masa kita terhad. Kelebihan doa ini pun kita skip.
Kemudian kita pergi kepada rukun yang seterusnya, bacaan yang seterusnya. Kita baca doa ketika duduk kan. Dan ketika duduk kita akan baca apa? Mari kita sama-sama baca Allahumma ghfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. So itulah bacaan yang biasa kita bacakan. Ada dalil untuk bacaan ini, ada hadisnya, ada sumbernya. Kemudian kita duduk tahiyat awal. Kita duduk tahiyat awal, kemudian kita pun mula membaca doa. Samalah saya singkatkan terus doa kita, termasuklah tahiyat akhir. Kita membaca sama-sama tahiyat akhir ni. Mari kita baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu doa yang biasa kita baca. Mungkin ada yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada tambah perkataan Sayyidina. Itu perbincangan yang panjang juga. Boleh rujuk di mana-mana guru. Kita lebih kepada yang amalan standard ni. Kemudian hukum selawat atas Nabi SAW, ulama beza ijtihad dalam menentukan hukum berselawat ke atas Nabi SAW. Apapun dari sudut mazhab kita, wajib selawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Okey. Kemudian kita pun salam. Salam yang pertama adalah wajib dan yang kedua adalah sunat. Namun dalam mazhab Hanafi tidak menyatakan. Okey, itu pandangan mazhab lain lah. Kita tamatkan solat dengan baca lafaz salam. Perikanan ketika salam itu kita memalingkan kepala ke kanan. Itu perbuatan lah. Lafaz yang terbaik dan tidak disunatkan menambah di belakangnya. Yang kita sebut biasanya Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada, kita tak perlu tambah wabarakatuh. Mengikut mazhab Syafi'i tak ada. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW baginda memberi salam ke sebelah kanan dan kirinya. Tak ada. Kadang-kadang ada setengah tempat yang saya pernah dengar memang dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengikut mazhab kita tidak disunatkan. Baik, so itulah sekadarnya bacaan-bacaan dalam solat kita, rukun qauli yang menjadi perkara-perkara penting, termasuklah kita sebut tadi, pertama sekali takbiratul ihram, angkat takbir tu. Kemudian al-Fatihah, kita mesti baca, jangan kita baca dalam hati je al-Fatihah tu kan. Tak ada, mulut tak bergerak kan? Mulut tak bergerak. Jadi mulut kita mesti bergerak. Mulut kita mesti bergerak. Baik. Sebagai penutupnya, tuan-tuan puan-puan, saya suka berkongsi dan mengajak kepada kita semua nanti bila kita balik ke Kipsas, marilah kita mengimarahkan masjid. Masjid ke Kipsas, asrama ke masjid lebih kurang 700 langkah. 700 langkah lebih kurang, kalau 60 saat, lebih kurang 11 minit. Ada ke sampai 11 minit kita nak berjalan ke masjid? Tak sampai kan? Inilah masjid kita yang indah. Yang mana satu line boleh sampai 50 jemaah. Kalau bukan PKP lah. Sampai belakang 30 soft, 1,600 jemaah kita boleh tempatkan. So biasanya bila ada pelajar-pelajar Kipsas pun 2 ke 3 soft saja. Tak ramai. 2.5 soft paling ramai. Jadi kalau ada 2.5 soft kali lebih kurang 50 orang, ada 125 jemaah. Daripada 125 jemaah tu berapa pelajar kita? Kebanyakannya jemaah luar. Letak tolak 80 jemaah luar. 85 pelajar Kipsas. Ya ke? Ada 85 pelajar Kipsas yang biasa berjemaah di masjid. Tanyalah sendiri kalau pernah pergi masjid kan. Kemudian
kalau kita tengok bilangan pelajar KIPSAS kita ada 1,004. Ini data yang lama. Sekarang pelajar kita baru dah bertambah. 85 orang daripada saya letaklah sebahagiannya duduk di luar. Di asrama kita lebih kurang 1,002. Sama dengan 7%. 7% tuan-tuan. 7% ni adalah satu nilai yang kita boleh banggakan. Nilai yang boleh kita banggakan. Hebat kalau kita dapat periksa 7%, kita bangga. Mak, aku dapat 7%. Mak, saya dapat 7%. Bangga kita kan. Bangga ke? Tak, 7% ni lulus pun tak tuan-tuan, perempuan kan. Malu kita. Pelajar KIPSAS, pelajar Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Mak Shah, jumlah kehadiran pelajar berjemaah ke masjid ataupun orang yang datang ke masjid cuma 7%. Ini fakta yang mengagumkan kita. 7% tuan-tuan, 7%. Di manakah imamku kalau pandangan daripada atas, seorang wanita yang solat di atas kan? Di manakah imamku? Ini kosong je. Dengar kuliah maghrib pun macam ni je lah, tak ramai orang nak dengar. Masjid kita indah tapi tidak di ni. Kita dah jadi kolej universiti. Kita dah pendidikan bersepadu berteraskan ilmu, iman dan amal kan. Kita jangan belajar saja tuan-tuan. Pastikan kita ada ilmu, kita ada iman dan kita amalkan apa yang telah kita amalkan. Kita tahu bahawa solat berjemaah tu sangat bagus dan pahalanya berlipat kali ganda. Ruang solat yang luas dan selesa kan. Ruang solat luas dan selesa. Nak tunjuk ni, kalau buka e-campus ni nampak ni. Menjadi wadah kepada pelajar aliran agama khususnya bagi memperoleh pendidikan tinggi berteraskan nilai Islam. Jangan kita hanya titipkan di bibir semata-mata. Mari bersama-sama kita buktikan bahawa apa yang kita belajar itu kita praktikkan. Tidaklah antara perkara yang penting yang menjadi fizikal nampak di mata masyarakat terhadap kesolehan kita, solehnya kita, tidak lain dan bukan solat berjemaah di masjid. Jadi saya menyeru diri saya dan anda semua, marilah kita bersama-sama ramai datang ke masjid dan kita tingkatkan usaha kita, ajak diri kita, ajak kawan-kawan kita untuk kita ke masjid. Jadi itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana anda sudi bersama saya pada hari ini dalam Surat Halaqah dan Usrah bersama saya Abi Sofyan bin Abdul Aziz. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.